Okey, baik. Dekat sini cikgu akan berikan jawapan. Kita akan bincang jawapan. Untuk jom cuba 1.1. Okey, kita tengok nombor 1. Soalannya adalah nakar corak seterusnya bagi gambar di bawah. Okey, yang ni kalau corak, jadi polanya pun corak lah. Kita tengok lah. Corak yang pertama, satu kotak kan. Okey. Satu kotak. Corak yang kedua, satu kotak di tengah ni ditambahkan kotak di atas, di bawah, di kanan dan kiri. Okey, kotak seterusnya dia tambah satu lagi. Kiri, kanan, atas dan bawah. Jadi polanya, okey, polanya adalah didapati menambah satu kotak di kiri, kanan, atas dan bawah. Jadi jawapannya kamu mesti jawab macam ni lah. Nah, satu macam ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat macam ni. Dia tambah satu lagi. Kan, yang ni dua kotak, so dia jadi tiga kotak. Okey, di sebelah kanan, di sebelah kiri dia dua kotak, sebelumnya dia tambah satu jadi tiga kotak lah. Di sebelah kiri dia tambah satu, di sebelah bawah pun dia tambah satu. Okey. Sebutan seterusnya lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima dia tambah lagi satu, atas, bawah, kiri dan kanan. Ini kamu kena lukis lah. Sebesar-besar ni lah. Jadi buku kamu tu penuh lah. Okey. Sebutan seterusnya dia tambah lagi satu kotak, kiri, kanan, atas dan bawah. Ini bentuk dia. Okey, sebutan seterusnya ini yang terakhir. Ini lah jawapan yang terakhir macam ni. So dia ada berapa kotak ni? Ni satu yang di tengah, yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bawah pun 6, kiri 6, kanan pun 6. Okey, soalan B, dia bagi corak dekat kamu, kita tengok lah. Dia bagi corak dekat kita. Okay, yang pertama adalah segitiga. Yang kedua adalah segi 4. Yang ketiga, mestilah sisinya ada 5. Yang ni macam bentuk poligon ya. Ini segitiga, sisi 4, pentagon. Maka seterusnya adalah heksagon. Heksagon sisi dia 6. Jadi kita kena buatlah sisi dia 6. Tak semestinya dia sama. Sebab ini dia tak kata pun ini adalah poligon sekata. Maka kita boleh lukislah 6. Janji dia mempunyai 6 sisi. Ni yang cikgu lukislah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya mempunyai 7 sisi, iaitu heptagon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang seterusnya 8 sisi oktagon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Sepatutnya ni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi oktagon. Dan seterusnya adalah nonagon. Sisinya mempunyai 9 sisi. Dia tak kisahlah, dia tak perlu sekata. Jadi kita boleh buat, yang penting mempunyai 9 sisi. Okey. Soalan yang kedua. Nyatakan pola bagi urutan berikut. Okay, ni kita tengok lah. Daripada 5 nak jadi 12. Kan nombor ni semakin meningkat. Bila semakin meningkat, sama ada dia satu pendaraban ataupun penambahan. Kita tengok daripada 5 nak jadikan 12. Kita kena menambah 7. Jadi daripada 12 nak jadi 19. Kita kena tambah 7 lagi dengan nombor sebelumnya. Iaitu nombor 12 lah kan. Nombor sebelum 19. Daripada 19 nak jadi 26, kena tambah lagi 7. Maka polanya adalah, kamu kena tulis ayat ni nah. Menambah nombor sebelumnya dengan 7. Sebab kita mesti tambah dengan nombor sebelumnya. Menambah nombor sebelumnya dengan 7. Okey, jika kamu betul, kamu boleh semak dan write guna pen merah kalau ada. Kalau tak ada, kamu boleh gunalah pen apa-apa pun. Okey, soalan B kita tengok. Nombor yang pertama, sebutan yang pertama ialah negatif 1. Sebutan yang kedua adalah negatif 4. Sebutan yang ketiga negatif 7. Dan sebutan keempat adalah negatif 10. Dan seterusnya. Dot ni ada 3. 3 ni bermaksud seterusnya. Kita tak boleh buat 4 titik, 2 titik, tak boleh. Kena buat 3 titik sahaja. Yang bermaksud seterusnya. Okey. B ni daripada negatif 1 ke negatif 4. Mesti tolak negatif, mesti tolak 3. Okey, tolak 3 baru dapat negatif 4. Negatif 4 tolak lagi 3 dapat negatif 7. Negatif 7 tolak 3 lagi dapat negatif 10. Maka polanya adalah menolak nombor sebelumnya dengan
3. Okey. C. Soalan C, sebutan pertama negatif 4, sebutan kedua 0, sebutan ketiga 4, sebutan keempat 8 dan seterusnya. Dan dot. Okey, daripada negatif 4 nak jadikan 0, kita kena tambah dengan 4. 0 nak jadikan 4, kena tambah 4 lagi. 4 nak jadi 8, kena tambah 4. Maka polanya adalah menambah nombor sebelumnya dengan 4. Okey. Ataupun ayat yang lagi satu kita boleh tulis juga, menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Macam inilah. Ayat yang dalam contoh buku teks ni dia bagi menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Kamu boleh guna ayat ni juga. Menambah 4. Macam tadi ni kan tambah 4. Jadi menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Ataupun menambah nombor sebelumnya dengan 4. Okey, soalan D. Sebutan pertama 144, sebutan kedua 72, sebutan ketiga 36, sebutan keempat 18. Okey, daripada nombor-nombor ni kita tengok nombor yang depan ni terlalu besar berbanding dengan nombor yang di belakang ni kan. Maka ini adalah satu pembahagian. Dia membahagi. Jadi 144 nak bahagi, kena bahagi dengan 2 untuk dapatkan 72. 72 kena bahagi 2 untuk dapatkan 36. 36 kena bahagi 2 lagi untuk dapatkan 18. Maka polanya adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey, soalan E. Sebutan pertama 1/2, sebutan kedua 1/4, sebutan ketiga 0, sebutan keempat negatif 1/4. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kena tolak kan? Dia kena tolak dengan 1/4. 1/2 kena tolak dengan 1/4, dapat 1/4. 1/4 tolak 1/4 dapat 0. 0 tolak 1/4 dapat negatif 1/4. Jadi dekat sini jawapan polanya adalah menolak nombor sebelumnya dengan 1/4. Okey, F. Kita ada sebutan pertama 11/2, sebutan kedua negatif 33.6, sebutan ketiga 100.8 dan sebutan keempat adalah negatif 302.4. Okey, bila tengok nombor ni kecil sangat yang depan yang pertama ni berbanding dengan sebutan yang keempat. Jadi bila kata beza itu terlalu jauh, ianya adalah suatu pendaraban ataupun pembahagian. Jadi bila kita tengok nombor ni, ianya adalah suatu pendaraban negatif. Sebab satu negatif dia berselang-seli ni. Jadi positif darab negatif dapat negatif. Negatif darab negatif dapat positif. Positif darab negatif dapat negatif. Jadi negatif berapa? Negatif 3. Maka jawapannya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Okey, nombor 3. Bagi urutan nombor 28, 37, 46, 55 sehingga 145, kena pasti dan nyatakan pola bagi pola nombor bagi nombor ganjil. Bila nombor ganjil, kita kena susun semua nombor ganjil sehingga 155. Okey, sebelum tu kita kena tulis dulu susunan urutan nombor ni. Okey, berapa beza dia ni? 37 tolak 28, berapa beza dia? Okey. Nah, kita susun dulu nombor ni. Okey, 28, 37, 46, 55 dan seterusnya. Dot sehinggalah 145. Okey. Kita tengoklah. Daripada 28 nak ke jadi 37 ni kena apa beza dia berapa? Okey, kena tambah 9. Kan? Sini tambah 9. Sini pun tambah 9. Sini tambah 9. 55 tambah lagi 9 jadi berapa? 64. 64 tambah lagi 9 dapat 73. 73 tambah lagi 9 dapat 82.
Okay, jadi dia nak dekat sini pola nombor ganjil dan juga pola nombor genap. Dan seterusnya lah. Ni kamu sambung lah. Okay, kita nak nombor ganjil. Jadi kita tulis dulu urutan nombor ganjil. 37, 55, seterusnya 73. Dan dot lah. Jadi pola ni akan sentiasa sama. Jadi 37 nak jadikan 55. Berapa beza dia? Okay, 55 tolak 37. Jadi kita dapat 18. Dekat sini kita kena tambah 18. Kemudian daripada 55 nak jadikan 73. Okay, 73 tolak 55 juga 18. Tambah 18. Okay. Maka pola yang ganjil ni adalah menambah. Okay, jawapannya menambah nombor sebelumnya dengan 18. Okay, ni jawapan dia, polanya. Okay, jika nombor ni untuk nombor ganjil, untuk nombor genap. Untuk nombor genap, okay, kita ada 28. Okay, kita tulis sini 28. Kemudian 46, 64, 82 dan dot kan. Okay, jadi yang ni kena tambah 18. Ni beza dia nah. Beza dia kamu kena tambah 18. Okay, tambah 18. Maka polanya adalah juga menambah nombor sebelumnya dengan 18. Okay. Lengkapkan urutan nombor Fibonacci berikut. Soalan seterusnya adalah nombor 4. Lengkapkan urutan nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci ni senang saja. 1 nak jadikan 2 ni mestilah dekat sini 1 sebab ianya nombor Fibonacci ni kita kena tambah nombor sebelumnya. Okey, 2 nombor sebelumnya kita tambah kan. Maka 2 ni tolak 1 sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, nombor seterusnya 2 tambah 1 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 3 8. 8 tambah 5 13. Itu jawapannya. Okey, nombor 5 lengkapkan rajah di bawah. Okey, kita tengok. Ini adalah segitiga Pascal. Kamu tengok nah. Dia ada urutan. Dia bukan segitiga Pascal, sorry. Segitiga Pascal dia mesti nombor 1 kan. Mesti nombor 1 macam ni. Okey. Yang ni bukan segitiga Pascal tapi dia ada tertib dia. Kita tengok nah. Mula-mula sekali dia letak 16. Okey, 16 ke atas. Kemudian kiri dan kanan dia 8. Maksudnya 8 tambah 8 sama dengan 16. Untuk dapatkan 8 dia letak 4 kiri dan kanan. Maksudnya 4 tambah 4 jawapannya 8. Okey, yang ni pun sama. 4 tambah 4 dapat 8. Okey, 4. Okey, dekat sini 4. Dekat sini 4 sebab 4 tak ada tambah apa-apa. So 4 dekat sini. Okey, sini pula 4 tambah 4 sama dengan 8. 4 ni pun dia tak ada tambah apa-apa dekat sini. So 4. Okey, untuk jawapan yang bawah ni pula. Okey, dekat sini 4 ni dia membahagi 2 macam ni kan. Maka 2 tambah 2 dapat 4. Untuk 8, 4 tambah 4 dapat 8. Untuk 4 yang di tepi ni adalah 2 tambah 2 dapat 4. Maka seterusnya dekat bawah ni, 2 yang dekat sini ni, dia tak ada tambah apa-apa kan. So 2 tambah 0 sama dengan 2. Okey, 2. Yang ni kan dia buat anak panah macam ni. Maksudnya gabungan daripada anak panah yang 2 dekat atas ni. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Okey, 4. Okey, tak ada. Ni tak ada dah. Ni dengan kawan ni. Kawan dia. Okey, 4 dengan 2 ni pula kawan dia. Sebab anak panah ni daripada sini. Jadi 4 tambah 2, 6. 2 ni dia tak ada tambah apa sebelah dia. Maka 2 sahaja. Jadi jawapannya adalah 2, 6, 6, 2. Okey, tolong semak kamu punya jawapan. Okey, boleh write guna pen merah ataupun pen warna lain. Okey. Itu sahaja. Nanti masuk sekolah cikgu akan semak kamu punya kerja nah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.